Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik bukan sahaja pada pakaian tetapi juga pada kediaman. Seperti hari ini, Mira berada di salah satu kediaman inap desa yang terletak di Shah Alam yang cukup terkenal bukan hanya di sekitar Lembah Kelang sahaja tetapi di seluruh Malaysia. Homestay Twin Villa ini dijadikan pilihan keluarga besar untuk mengadakan perjumpaan mahupun pelbagai majlis. Konsep Inggeris yang diketengahkan juga menempati cita rasa wanita masa kini. Terima kasih kerana sudi menerima kunjungan kami. Ekstrak bau-bauan semula jadi daripada tanaman dan bunga-bungaan segar. Daun pandan, bunga ros dan juga tumbuhan lemon myrtle membantu membangkitkan aura positif dengan kesegaran harumannya. Wangi itu adalah simbolik kepada kebersihan. Selain kepetahannya berbicara, gadis Nona ini juga bijak membahagikan masa antara pelajaran dan kerjaya sambilan. Sabrina Muhammad, gadis cantik manis ini adalah pelajar jurusan undang-undang turut berbakat besar di dalam bidang peragaan. Inspirasi perusahaan berasaskan kuih tradisional. Seronok bila orang beli, bila pelanggan kata memang sedap. Penataan gaya ringkas tentu saja menjadi pilihan ramai. Anko KL antara label terkini yang mengeluarkan pakaian casual yang sesuai digayakan ke mana-mana sahaja. Selain daripada itu, pemilihan warna juga sangat penting untuk tampil bergaya. Sama-sama kita saksikan segmen fashion minggu ini. Kebanjiran pereka fashion sama ada yang sudah lama bertapak atau masih baru, setiap daripada mereka pasti mempunyai kreativiti tersendiri. Ditubuhkan sejak tahun 2018, jenama Anko KL tampil dengan rekaan lebih trendy dan moden sesuai dengan anak muda masa kini. Actually, I seorang suri rumah. So, I tengok macam kita punya industri ni macam I ada peluang dalam kita punya local industry ni and there's a gap lah for me to fill. And I nak share my aspiration lah dengan semua wanita untuk I punya style, my fashion takes and all lah. Mereka muda yang pernah berkhidmat di bahagian perakaunan ini mengambil pendekatan dengan melihat kehidupan seharian wanita yang dikenali sebagai inspirasi utama setiap kali mengeluarkan koleksi terbaru. Kita punya inspiration tu more to lifestyle women dekat Malaysia ni basically lah. Rekaan yang mengenengahkan koleksi yang boleh disuai padan. Pelanggan juga boleh menggayakannya dengan penataan yang ringkas, santai, mudah diurus atau selesa dipakai sepanjang masa. The enriching styles with functionality. Means macam kita punya collection ni mostly you boleh mix and match. You boleh pakai di kenduri and then the next thing you boleh pakai the same top for a movie keluar dengan kawan-kawan lah. Kita nak kita punya every piece tu kita boleh gayakan dengan macam-macam style. Meskipun baru 2 tahun berada di dalam industri, namun banyak perkara yang perlu dipelajari. Dia harus berani bereksperimentasi dengan pelbagai jenis material agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Dalam sepanjang penubuhan Anko KL ni kita banyak eksperimen lah. Daripada fabric cotton sampailah fabric yang eksklusif macam pure silk. Anko KL turut menekankan gaya minimalis namun masih kelihatan elegan dan ranggi. Koleksi yang dihasilkan juga banyak bermain dengan warna yang lebih lembut dan cerah sesuai dengan warna kulit wanita Asia. Kalau macam for Asian, kita punya Malaysia punya wanita, selalu kita buat market research, kita lagi suka memilih warna yang selamat untuk dipakai. Macam earth tone, pastel, white, warna-warna semula jadilah. Tapi at the same time kita juga memilih warna yang berani untuk orang yang lebih mahukan statement piece. Koleksi rekaan dengan gaya polos ditambah dengan perincian yang bersesuaian dan tidak keterlaluan menjadikan setiap rekaannya tampak lebih feminin dan klasik. Saya suka detail. Kadang kita buat macam dekat tangan kita letak butang-butang kecil, sulaman yang very intricate, yang not too much but just nice.
Mereka fashion ini juga sering mengolah kembali rekaan dengan berpandukan fashion semasa atau trend yang popular mengikut identiti jenamanya sendiri. Kita tengok macam jurang yang kita nampak from other brands. Maknanya let's say lah macam okay, this certain brand dia keluarkan fashion yang macam ni. Lepas tu I macam why not kita tweak here and there. Macam kita buat dia tak ada pocket, okay why not kita tambah pocket. Bermula dengan hanya 2 koleksi baju kurung ready to wear, mereka muda yang berasal dari Kuantan, Pahang ini bersyukur kerana usaha dalam menghasilkan rekaan yang lebih santai dan casual semakin mendapat tempat dalam kalangan peminat fashion di Malaysia. Macam kita normally kita akan pergi macam big brands untuk casual kan. So sekarang ni I nampak penerimaan orang untuk casual wear, dia nak try tau untuk macam okay what about I try this local designer punya casual wear. So bagi I baguslah sambutan dia. Walaupun masih baru, namun dia tidak pernah menganggap jenama lain sebagai satu saingan, malah mencabar dirinya untuk terus berkarya di dalam bidang yang diminati. Menyediakan 10 koleksi dalam setahun, Enco KL bakal mengeluarkan koleksi terbaru istimewa bagi penutup tahun 2020. Gemar melakukan pelbagai aktiviti pada waktu lapang, gadis Luna minggu ini berkongsi rutin hariannya di samping mementingkan kecantikan untuk keyakinan dirinya. Sabrina Muhammad, gadis jurusan Undang-Undang dan Model 9 ini petah berbicara dan sentiasa berfikiran positif. Meminati dunia fashion dan kecantikan, gadis manis yang dikenali sebagai Siti Nur Sabrina Muhammad berusia 21 tahun, anak bongsu daripada 3 beradik ini semakin aktif di pentas peragaan. Keberanian diri turut mendorongnya menyertai pertandingan Miss Kebaya Kuala Lumpur Selangor pada tahun 2018, seterusnya menyandang gelaran juara. Right after SPM, I went for it. I masuk semua pertandingan, semua pageant. I masuk Miss Kebaya, Muslimah model semualah. But then mula runway je sebab saya tinggi kan, 168. I mean taller than the average Asian girl. Lepas tu starting from this year. So it took me around like 17, 18, 19, 20. 4 years tu macam runway, pageant, competition. But then when I turned 21 this year tu macam murah rezeki. Lepas tu after that one photo shoot non-stop, like every day ada orang call, every week, every day pergi photo shoot. Actually Sabrina ni insecure dulu kat sekolah. Seorang yang pemalu. I pengawas perpustakaan for like sepanjang tahun tu, sepanjang sekolah tu diam je suka lukis kat corner. Saya pula tinggi, orang lain semua kecil-kecil. So memang kalau boleh nak kecilkan diri tu lagi. Tapi bila I tengok all these models jalan tegak straight, pakai all the colours, dia macam wow cantiknya. I want to be like that. So I janji dengan diri sendiri, okay after SPM I nak try to boost up my confidence lah. I mean Sabrina memang suka bercakap on stage and suka jawab soalan, okay je. Tapi when it comes to appearance, macam malu macam. Because Sabrina tak fit in the beauty industry in Malaysia kan, macam typical putih, comel-comel. Tapi I'm not. I'm macam very big and tan. Bukan sahaja pandai memperagakan busana, Sabrina juga bijak melukis dan melakar rekaan baju. Dia memasang impian untuk meletakkan namanya sebaris dengan mereka fashion tempatan yang sedia ada. Not many parents nak dorang punya kids macam melibatkan diri dalam industri itu kan. Tapi my family macam okay because it's something good for me, because it boosts up my confidence and I'm taking law. I think that's why my family macam tak risau sangat because I know my priority. Even though I suka sangat, tapi at the end of the day I really want to focus on my studies. Walaupun sibuk dengan karier seni, namun dia tidak pernah lupa tanggungjawabnya sebagai seorang pelajar. Malah masa yang terluang banyak dihabiskan di rumah bersama keluarga. I want to write a book on my journey and experience because I think that I started at a really young age and I feel like it really helped me boost up my confidence, and I'd like to reach out to all the kids and young girls out there to achieve their dreams. If you ever feel like you lain ke, itu bukan satu kelemahan, itu adalah strength you. Change your mindset. Kalau you big sikit ke,
No, that's beautiful. And you jangan insecure sebab benda tu just because orang lain you nampak, oh dia cantik, dia macam ni. No, doesn't mean you tak cantik. You just need to believe in yourself. And insyaAllah, you can achieve whatever you want. Ekstrak bau-bauan semula jadi seperti lavender, daun pandan, bunga melur dan sebagainya menjadi aromaterapi yang dapat memberikan kelegaan. Bau-bauan ini bukan sahaja wangi tetapi baik juga untuk kesihatan. Lebih menarik apabila setiap bauan ini mempunyai kebaikan tersendiri. Ekstrak bauan semula jadi dalam realiti minggu ini. Bau-bauan segar daripada tumbuhan semula jadi membangkitkan aura positif dalam suasana yang menenangkan. Aroma dia boleh keluar. Siang dan malam orang lalu dia kata bau pandan. Bau-bauan untuk kita rasa segar. Bauan tu adalah simbol kepada kebersihan. Rimbunan pandan wangi atau nama saintifiknya Pandanus odorus adalah sejenis tumbuhan yang dikategorikan sebagai herba dan sangat popular dalam kalangan masyarakat. Khazanah semula jadi ini sering digunakan sama ada dalam masakan, perubatan tradisional, kecantikan dan bermacam-macam lagi. Sania Mustari, 49 tahun dari Kampung Ampangan Tanjung Karang, Selangor ini mengusahakan tanaman pandan wangi seluas 1 ekar. Pandan ni rasa macam magic sebab apa? Kalau kita tanam belakang ke depan, pasti kat jalan orang dah perasan. Kita menanam ni, tak tahu aroma dia boleh keluar. Siang dan malam orang lalu dia kata bau pandan. Itu yang kita tahu. Padahal kita tak ada potong. Kita tanam pun ceruk belakang kan, tapi dia akan keluar aroma dia. Hanya menanam di belakang rumah, Saniah beruntung kerana dibantu oleh anak lelakinya, Nur Afendi Nur Azmi, 24 tahun, yang turut sama meminati bidang pertanian. Pokok pandan wangi ini mudah tumbuh di mana-mana sahaja jika mempunyai ruang yang luas untuk membiak, air serta sinaran matahari yang mencukupi. Khasiat daun pandan ni dah terkenal daripada zaman dahulu kala. Banyak kegunaannya. Contohnya dalam majlis perkahwinan, bunga rampai. Dalam masakan dia digunakan untuk nasi lemak, wangian aroma dia untuk kuih muih. Dan untuk banjuan air, minuman dan pelbagai untuk masakan dan semualah kalau kita pandai mengolahnya. Wangian pandan menjadikan ia antara yang wajib ada ketika musim kenduri kendara. Bagi masyarakat Melayu, bunga rampai merupakan simbolik keraian yang membawa kegembiraan. Ia sering digunakan ketika majlis berendoi, majlis perkahwinan atau sekadar dijadikan wangian potpuri di dalam rumah. Seronoknya saya mengusahakan pandan ni selamanya untuk dapat menyara kehidupan keluarga, menambah pendapatan, mengeluarkan peluh, kesihatan pun okey. Kemudian untuk meneruskan hobi saya dari dulu lah. Memang saya suka bercocok tanam. Alhamdulillah selama saya mengusahakan pandan ni saya dapat khidmat nasihat, bantuan daripada Jabatan Pertanian tentang penanaman pandan ini sehingga berhasil sehingga kini. Selain penanaman daun pandan wangi, Saniah juga menghasilkan sekaya pandan resepinya sendiri. Hanya memerlukan santan segar, gula sedikit garam, tepung ubi dan tentunya pati air daun pandan wangi yang segar. Dia tidak menggunakan telur kerana mahu mengekalkan haruman semula jadi daun pandan. Industri pandan ni boleh dimajukan lagi kiranya kita tahu mengolahnya sebab dia memang boleh meningkat sebab apa permintaan terlalu banyak sekarang daripada kilang yang order untuk kaya ke untuk roti, pembuatan kuih, serbuk, diorang akan cari pandan ni kadang sampai tak cukup tanaman kita yang belum cukup besar diorang dah tempah untuk
pandan ni. Daun pandan sememangnya sudah sebati dengan penggunaan harian kita selain mempunyai kebaikan sebagai tanaman herba. Daripada tidak diusahakan, tanaman yang subur melata ini boleh dijadikan sumber pendapatan dengan hasil yang berkualiti. Terdapat banyak faedah menjaga tanaman di sekitar kawasan rumah, bukan sekadar mencantikkan lanskap kediaman, malah menjadikan udara lebih segar, menyerap karbon dioksida dan membantu mengurangkan tekanan. Bagi Rohani Bujang, 49 tahun, dari Tanjung Keling Melaka ini, bunga ros atau bunga mawar yang ditanam adalah terapi istimewa untuk melawan penyakit yang dihidapinya suatu ketika dahulu. Mawar ni istimewa. Saya ada sedikit masalah kesihatan. Waktu saya masalah, saya mengalami trauma dalam diri saya. Macam kata, aku dah nak mati. Tapi, waktu dulu tu, trauma bila kita sakit, pasti ada. Alhamdulillah, saya cari Al-Quran, carikan menenang hati. Dan di situ saya jumpa sepotong ayat Quran dalam surah Ar-Rahman, ayat 37. Faizan syakatis sama fakanat wardatun kadihan fabi'a yang lain rabbikum tukaziban. Apabila langit pecah belah, membentuk ia mawar merah mengalir seperti minyak, nikmat aku mana satu yang nak kau nafikan. Itu adalah ayat nyata, dia menceritakan pasal mawar. Jadi saya mula mengkaji pasal mawar. Mengkaji sebab sinonim kan, bunga-bunga ni dengan perempuan, dengan manusia semua sinonim. Jadi saya mencari kekuatan di situ. Ramai yang tidak menyedari keseluruhan regimen kecantikan yang terdapat pada sejambak bunga mawar. Ekstrak mawar itu sendiri mempunyai bahan anti radang dan membantu menghilangkan parut. Selain kaya dengan vitamin C dan E, ia juga membantu merangsang kolagen dan melembapkan kulit wajah, terutama jenis kulit berminyak dan berjerawat. Bila kita tanam, kita akan bermain dengan dia. Bila kita bermain dengan dia, kita akan bau dia secara alami. Kita akan kegembiraan tu ada. Dari segi bauan, aura tu sendiri memang okey. Rasulullah dia suka pada bauan-bauan wangi. Kenapa? Sebab itulah Rasulullah mengajar kita wangi itu adalah simbolik kepada kebersihan. Bau-bauan untuk kita rasa segar. Jadi bauan tu adalah simbol kepada kebersihan. Bila kita bersih, kita tenang. Kita buat apa dalam keadaan kita kontrol diri kita. Jadi cara berfikir kita, cara kita memandang, cara kita mendengar akan berbeza. Bunga mawar antara bunga yang mempunyai aroma segar dan berbau harum sepanjang hari. Memiliki kehebatan tersendiri, ia boleh dijadikan mandian bagi membantu menghilangkan tekanan, keletihan dan mengembalikan fokus dalam pembelajaran dan juga kerjaya. Bauan ni, kalau kita nak cerita pasal bauan, saya suka mulakan dengan kalau mendalami ilmu perubatan ni, ilmu perubatan ni ada 3 cabang. 3 cabang. Ya, satu rawatan secara fizikal yang mana bila kita sakit, kita kena operation, kita kena buat. Kita kena makan ubat, ya kita kena buat. Itu fizikal. Yang kedua adalah ruqyah. Ruqyah maksudnya kita baca ayat-ayat suci, potongan-potongan ayat suci, dia akan membagi ketenangan, akan bagi kekuatan dari segi dalaman. Yang ketiga adalah dari segi bauan. Jadi bauan ni, contoh kalau orang yang pingsan atau tak sedar, bagaimana nak sedarkan dia? Kita ambil apa-apa bauan, kita bagi dia bau dan dia akan menyentak dia untuk sedar. Jadi Islam ni mengajar ilmu perubatan tu dia saling melengkapi. Kita tak boleh ambil sebahagian dan kita tinggalkan sebahagian lain. Maksudnya kita ambil bauan, kita tinggal, kita tak nak pergi hospital. Tak boleh. Kita baca Quran tapi kita tak nak makan ubat pun tak boleh. Islam tu mengajar kita ilmu perubatan tu saling melengkapi. Maksudnya kita kena ambil keseluruhan sekali. InsyaAllah saya sihat, anda pun boleh sihat. Sebagai seorang wanita, bunga dengan dirinya tidak dapat dipisahkan.
Keseronokan sentiasa terbit setiap kali melihat bunga mawar kembang, menguntum dan mengeluarkan bau yang wangi. Kini dia memiliki lebih 1,500 pokok bunga mawar, pelbagai jenis dan gemar berkongsi penjagaannya kepada yang berminat. Mengadun wangian untuk tubuh badan, lulur, shampoo atau apa sahaja kelengkapan penjagaan diri dengan menggunakan ramuan minyak pati beraroma pasti sesuatu yang mengujakan. Haruman daripada bunga, kayu, buah maupun daun, kesemuanya mempunyai keunikan tersendiri. Pokok lemon myrtle, satu lagi tanaman herba yang berpotensi untuk dimajukan yang mempunyai bau seakan-akan lemon dan serai. Lemon myrtle sebenarnya belum berapa dikenali di Malaysia. Jadi kami memilih produk ini supaya rakyat Malaysia dapat menikmati khasiatnya, supaya kita rakyat Malaysia sama-sama dapat menghasilkan daun dan pati sebagai sumber pendapatan dan juga dapat menjadikan sebagai bahan untuk dieksport keluar negara. Bagi saya mula-mula sebagai hobi, saya suka lemon myrtle ni sebab satu daripada segi nilai. Ya, saya daripada keluarga petani. Jadi saya telah tahu komoditi seperti kelapa sawit semua itu memang murah. Tapi bila saya baca mengenai lemon myrtle ni memang dia mempunyai harga yang tinggi sebagai bahan mentah dan juga bila diproses untuk menjadi pati. Di samping itu berbagai-bagai produk-produk lain seperti sabun, shampoo dan lain-lain datang daripada lemon myrtle ni lah. Industri aromaterapi dan farmaseutical telah lama menggunakan bahan-bahan daripada pati minyak dan bauan berasaskan lemon dan serai kerana kesegaran baunya berkebolehan menceriakan atau menenangkan jiwa seseorang. Ekstrak daripada tanaman lemon myrtle dikatakan lebih berperisa lemon jika dibandingkan dengan pati minyak lemon yang lain. Untuk penghasilan pati lemon myrtle ini, kita memerlukan dalam satu tan bahan mentah seperti ini, kita akan menghasilkan dalam 17 liter minyak atau pati. Bermakna kalau kita lihat 15 ml yang kita jual itu memerlukan lebih kurang 5 kilo bahan mentah inilah. Kita memang menghasilkan pati yang tulen, yang memang aslilah 100% dan kita amat berbangga kita boleh menghasilkan produk yang tulen menggunakan teknologi yang dibuat oleh Mardi. Selepas pokok lemon myrtle ini dikisar ke dalam mesin pengumpulan, ia akan diuapkan selama 1 jam bagi mengeluarkan pati minyak. Kemudian, saringan akan dilakukan untuk mengasingkan kandungan lebihan air uap daripada pati minyak asli. Kandungan sintral di dalam lemon myrtle adalah yang tertinggi sebanyak 97% berbanding serai iaitu hanya 75%. Lemon myrtle ni ada pelbagai guna, dia boleh dimakan, dia boleh disertakan dalam masakan. Sekarang setengah orang ada menggunakan daun lemon myrtle ini menggantikan serai dan daun limau purut. Okay. Dan dia juga dapat digunakan sebagai sabun dan mandian kepada kita semualah sebagai kegunaan harian. Kami menggunakan bahan-bahan ini untuk kegunaan kami sendiri mula-mulanya. Di homestay kami, kami jadikan minyak pati ini sebagai bahan campuran dalam diffuser untuk menghilangkan bau-bau kotor, memberikan aroma ketenangan, bau yang wangi. Dan istimewanya lemon myrtle ni dia boleh dia antibakteria. Jadi sangat bagus untuk kita yang dalam keadaan COVID-19 ni. Sementara itu kami juga menghasilkan sabun-sabun ini untuk kegunaan tetamu kita lah di homestay supaya mereka juga dapat menikmati bagaimana khasiatnya lemon myrtle ni, di mana sekiranya kita menggunakan sebagai mandian, antara fungsi dia adalah dia dapat membuang daki kita dengan cepat. Lemon myrtle juga berpotensi di dalam industri aromatik dan kosmetik. Memanfaatkan hasil tanaman, minyak pati lemon myrtle ini boleh dijadikan bahan campuran minyak urut.
Bagi pasangan suami isteri ini, mereka turut menawarkan urutan spa tradisional berasaskan pati lemon myrtle di Inap Desa Indah, Morib, Banting, Selangor. Secara amnya, Malaysia sangat bertuah kerana kita mempunyai kepelbagaian pokok-pokok dan juga herba-herba serta bungaan yang memberikan aroma yang semula jadi. Kita amat menitik beratkan kepada kegunaan traditional medicine ataupun perubatan tradisional alternatif di Malaysia seperti minyak urut dan tidak ketinggalan juga sumber aromaterapi. Sebab minyak pati ini adalah sumber yang amat penting menghasilkan aroma bauan asli daripada pokok ataupun daun ataupun bunga. Sehingga ke hari ini, penggunaan ekstrak semula jadi membawa banyak manfaat kepada kehidupan. Daripada kecantikan kepada kesihatan fizikal dan kesejahteraan emosi, pilihan aroma semula jadi ini sedikit sebanyak membantu menstabilkan pemikiran serta memberikan aura yang unik bergantung kepada tujuan atau keperluan individu itu sendiri. Memberi inspirasi kepada keluarga, rakan-rakan dan wanita sekelilingnya memberikan aura positif dalam kehidupan. Seperti kediaman ini, pemiliknya juga mempunyai cita rasa tersendiri. Bersama Mira sekarang adalah Puan Rozaina ataupun lebih mesra disapa Kak Zai, pemilik homestay Twin Villa ini. Assalamualaikum Kak Zai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Kak Zai, boleh tak Kak Zai ceritakan sikit apa konsep homestay Twin Villa ini? Okey, konsep yang kita pilih adalah berdasarkan pada konsep English Victorian. English Victorian? Ya, so maksudnya dia lebih kepada classical look, tak terlalu moden, tak terlalu macam country, tetapi dia macam mengimbas era dulu-dulu English punya ni kan. Tapi kita sesuaikanlah dengan suasana kita di Malaysia ni kan. Baiklah. Bagaimana pula dari segi hiasan ataupun dekorasi yang terdapat di dalam rumah ni, kat mana Kak Zai beli? Sebab Mira tengok bukan senang tau nak dapat hiasan-hiasan seperti ni. Okey, kalau barang-barang perhiasan ni kan banyak yang saya bawa masuk daripada overseas. Okey. Maksudnya dan daripada dulu lagi saya koleksi saya dan juga ada rakan-rakan yang memang khusus bawa balik barang-barang daripada overseas tu kan. So jadi saya memang ada kontak dan juga kadang kan kita dapat di sini juga. So jadi tak semestinya daripada overseas semua, ada juga barang yang orang bawa masuk. Kita cepat-cepatlah grab. Baiklah, seperti yang Mira tengok kan, konsep yang Kak Zai tanamkan dalam dekorasi rumah ni sebenarnya dia boleh jadi terlalu sarat maupun nampak terlalu sempit. Tapi bagaimana Kak Zai mengatasinya? Okey, balance. Balance maksudnya seimbang lah, maksudnya tidak terlalu banyak barang di dalam satu-satu ruang dan kita kena ada warna yang bersesuaian, tidak terlalu blend sangat. Macam like kalau barang-barang perhiasan tu terlalu banyak yang kecil-kecil apa semua tu kita kurangkan dan tata rias tu kan macam like suasana cat, penggunaan cat dan sofa dan juga perhiasan yang berkontra color tu jangan terlalu banyak sangatlah. Baik, faham. So jadi dengan penggunaan curtain semua tu mestilah keseimbangan warna tu jangan terlalu macam merah, semua merah. Faham, betul-betul. Jadi semua kena seimbanglah. Kalau tak nanti nampak terlalu sarat pula kan? Ya, betul. Baiklah, terima kasih Kak Zai kerana sudi bersama kami dalam Nona Minggu ini. Terima kasih. Terima kasih juga kerana datang ke Twin Villa ni. Baiklah, jika Kak Zai lebih cenderung ke arah menghias rumah, wanita ini pula menjadikan perniagaan berasaskan kuih muih sebagai sumber rezekinya. Kuih peneram dan kuih loyang resepi sendiri diolah agar dapat diterima ramai tanpa mengubah rasa asli.
Kecil atau besar peranakan itu pasti membawa pulangan. Hendak Sri Budaya, tidak hendak Sri Budaleh. Kuih peneram atau penderam, apa sahaja nama kuih tradisional ini, ia adalah kuih tradisi yang mempunyai penggemarnya tersendiri. Bermula sekadar sambilan, akhirnya menjadi lubuk rezeki Hazimah Mat Gani, 57 tahun, dari daerah Jertih, Terengganu. Asal-asalnya dari jabatan jugalah, Jabatan Ketara mari offer cari masa dulu dia buat kuih kecil-kecil, jajah khusus gitu. Lama-lama tubuh kumpulan. Melihat kepada permintaan semasa, dia bersama rakan-rakan giat menyediakan kuih penderam ini dengan cita rasa tersendiri. Beras asli digunakan sebagai bahan utama dan dikisar sehingga menghasilkan tepung beras yang berkualiti tinggi. Sebab kuih ni kita guna beras, kita masak sendiri, semua kita proses sendiri. Lepas tu bila orang makan tu kita sama dengan beras dari packing tu kan, tepung buat packing tu. Tapi kita jual pun memang laku. Kuih ni dia susah nak rosak. Hazimah mampu menghasilkan lebih 1,000 biji kuih penderam dalam sehari. Teksturnya yang rapuh di luar dan lembut di dalam memerlukan ketelitian sewaktu menyediakannya. Bahan kuali yang panas adalah faktor utama untuk menghasilkan kuih penderam yang rangup dan tahan lama. Masa menggoreng tu dia cepat sebab kita guna api sederhana. Kalau sejuk sangat pun dia tak boleh, kalau panas sangat pun dia jadi cepat hangus kan. Kalau panas sangat. Setiap hari biasa dalam nagatan tu dalam 20 kilo serap. Mengarungi pelbagai dugaan, dia berasa lebih selesa dengan rezeki yang diusahakan. Kini dia merupakan pembekal kuih penderam yang sentiasa dicari, khususnya di sekitar negeri Terengganu. Seronok bila orang beli, puas bila pelanggan kata memang sedap. Kita cari yang lain-lain memang tak sama dengan sini. Kata memang okeylah kuih kita ni, kuih penderam kita ni. Benarlah, rezeki tidak datang bergolek. Usaha dan kesabaran menjanjikan kejayaan. Memang saya bangga sebab produk saya sendiri memang lakulah jual. Kalau kita pergi jual kat pasar tani pun memang pengunjung tu ramai, duk kom kita penuh. Memang lakulah sikit. Kuih penderam, kuih tradisi pilihan ramai. Harapannya, semoga lebih ramai anak muda dapat mewarisi teknik pembuatan kuih penderam ini. Satu lagi kuih tradisi yang sangat popular ialah kuih loyang. Ia juga dikenali sebagai kuih ros ataupun sarang tebuan. Kembang Ibrahim, 50 tahun, juga dari Besut Terengganu ini telah mengusahakan kuih loyang tradisional sejak 2 tahun lalu. Tengok kakak-kakak ipar dan buat pelbagai jenis kerepek. Lepas kita mikir nak buat kuih gapo gitu. Cari orang tak buat lagi, buat saya kuih. Sejak 2018. Hanya memerlukan 5 bahan sebagai adunan utama iaitu telur, gula, garam, tepung beras dan juga minyak untuk menggoreng. Sukatan bancuhan haruslah tepat agar adunan kuih tidak terlalu cair dan sebati rasanya. Okey, istimewa murah sebab murah pada orang lain sebab kita jual pun bukan jual sendiri, pakai ejen kita buat harga murah. Ejen boleh jual, boleh sama-sama cari rezeki. Minyak untuk menggoreng pula haruslah betul-betul panas sebelum menggoreng adunan kuih loyang tadi. Ketelitian juga menjadi elemen penting bagi memastikan kuih tidak melekat pada acuan dan masak sekata. Rasa tu kita bubur kelainan lah sikit daripada orang lain. Menghasilkan keuntungan menerusi sesuatu perniagaan dengan pelbagai cara untuk memikat hati pelanggan adalah suatu keseronokan.
Selain itu, ia memberi kepuasan dengan usaha yang tidak pernah mengenal erti putus asa. Kadang-kadang rumit juga sebab kadang-kadang kita buat baju yang sama tapi bila kita proses celup tu tak silekak, tak sileke, tak. Kembang atau lebih mesra dengan panggilan Kak Ani turut berkongsi rezeki kepada mereka yang memerlukan. Sehingga kini, dia sudah pun memiliki lebih 200 ejen dari seluruh negeri di semenanjung Malaysia untuk membantu menjual dan memasarkan kuih loyangnya. Sangat-sangat bangga sebab selama ni kita hidup susah sikit dengan boleh buat kuih loyang ni, kuih saya tebuai ni. Kita bolehlah beli gapo kita nak. Dengan anak-anak sekolah, dengan anak belajar, dengan kita boleh ubah hidup kita. Setiap ujian kesusahan yang pernah dilalui menjadikan dia seorang yang kuat semangat dan bangkit untuk menyara kehidupan bersama anak-anak. Tanpa mahu menoleh ke belakang, Kak Ani terus nekat mencabar diri demi sesuap nasi. Kalau kita orang puan ni, kena usaha, kena ada kerja diri, kena ada ikhtiar diri. Bila macam Kak ni kan, tak biasa kerja. Bila suami mati, kita tak tahu nak buat kerja mana. Bersedialah daripada awal. Cari kerja sendiri. Walaupun sekadar buat kuih apa. Kuih loyang Kak Ani semakin dikenali. Meskipun tidak mengusahakannya secara berskala besar, usahawan kecil dan sederhana ini sudah cukup bersyukur dan selesa dengan rezeki yang dikurniakan. Berehat dan bersantai dengan rawatan terkini daripada negara Jepun, terapi tradisional onsen Jepun ini dapat memberikan kelegaan di samping menghilangkan rasa sakit pada tubuh badan. Onsen hydroterapi ini sesuai bagi mereka yang gemarkan pelbagai jenis rawatan dan urutan yang tidak menyakitkan. Sama-sama kita saksikan. Negara Jepun terkenal dengan tempat permandian kolam air panas semula jadi atau lebih dikenali sebagai onsen. Tidak perlu ke negara matahari terbit itu lagi, rawatan kesihatan ini boleh dinikmati di Malaysia. Ditubuhkan pada tahun 2018, Urban Retreat Onsen Spa yang terletak di Mont Kiara, Kuala Lumpur menyediakan onsen spa yang pertama di Malaysia. So basically apa itu onsen? Dia adalah treatment untuk menenangkan diri, boleh dikatakan, and dia elok juga untuk blood circulation. So kenapa dia elok untuk blood circulation? Bila kita buat onsen treatment tu, kita akan letak dia punya mineral yang akan menggantikan air yang kita guna tu menjadi hot spring water. 3 pakej mandian boleh dipilih seperti Kire untuk kecantikan, Iashi untuk pemulihan badan dan Zen untuk berasa lebih tenang. Bila customer dia dah datang, dia dah buat appointment untuk 3 jam treatment. So 3 jam treatment akan include onsen escape treatment, dia akan buat body scrub dan juga body massage. So dia punya treatment yang dia akan buat daripada masuk, kita memang ikut SOP untuk sekarang. Kita akan ambil temperature. Okey, lepas tu kita akan tanya apa mineral yang dia nak guna dan juga scrub yang dia nak guna. Setiap pelanggan akan diberi penjelasan terlebih dahulu di dalam pemilihan garam mineral untuk mandian di onsen dan jenis lulur badan yang sesuai untuk digunakan. Ia penting bagi mendapatkan kesan kecantikan yang maksima. Untuk onsen, sebelum kita ambil customer, kita akan tanya sama ada dia ada medical history. So sebab kita akan rendam di dalam air yang agak tinggi suhunya, which is customer boleh pilih antara 40 ke 42. So 45 degree pun memang kita ada juga orang buat, tapi yang tu yang memang dah biasa buat onsen. Selepas merasai rendaman badan di dalam tub mandi onsen selama 45 minit, pelanggan kemudiannya akan dibawa ke bilik urutan kaki.
Urutan ini dapat membantu mengembalikan kesegaran dan menghilangkan ketegangan di bahagian otot kaki. Minyak khas digunakan untuk membantu pengaliran darah berjalan dengan lancar. So selain daripada treatment onsen, kita juga ada menyediakan rawatan urutan badan and juga shoulder, head and shoulder. So kalau macam untuk body scrub, kita ada 2 jenis body scrub dekat sini. Kita ada satu signature massage scrub dan lagi satu is deep scrub. Kegunaan brush tu is actually untuk buka you punya pores sebelum kita nak scrub you. So kita akan berus you punya skin, ya, yang macam tadi kita buat, kita akan berus kita punya skin and baru kita akan apply the scrub. So kalau signature, apa beza antara dua ni? Signature massage scrub, dia punya teknik is ada massage teknik and dia untuk relaxation. So lagi satu kita ada deep scrub. Deep scrub ni is dia more deeper, it's a deep cleansing. Bagi yang ingin merasai pengalaman rawatan kecantikan seperti di negara Jepun, onsen ini antara yang baru. Menggabungkan konsep onsen tradisional dengan lulur dan urutan badan yang melegakan pasti memberi pengalaman yang lebih istimewa. Terima kasih kami ucapkan kepada Homestay Twin Villa Shah Alam kerana sudi menerima kunjungan kami. Ruang santai untuk seisi keluarga dengan pelbagai kemudahan yang disediakan. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook atau Instagram kami TV3 Nona. Jika anda mempunyai apa sahaja pendapat, komen ataupun idea, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Wanita inspirasi semua, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Mira Filzah. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya